Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana diberikan peluang kesempatan untuk belajar mengenai tokoh-tokoh Islam. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Seperti yang kita sedia maklum, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ini menulis hadis-hadis untuk dijadikan panduan kepada umat Islam semua. Sebagai contoh, Imam Bukhari ini menulis mengenai Sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim menulis mengenai Sahih Muslim. Jadi sekian itu saja, kita akan berpindah kepada biodata Imam Al-Bukhari. Baiklah, saya akan bercerita serba sedikit tentang biodata Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari atau nama sebenarnya yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibni Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tarikh lahir beliau pada 13 Syawal 194 Hijrah bersamaan dengan 21 Julai 810 Masehi. Beliau lahir pada hari Jumaat selepas habisnya salat Jumaat. Tempat lahir beliau di Bukhara, Uzbekistan, yakni Asia Tengah. Bapanya Ismail juga seorang ulama hadis yang wara' tetapi meninggal dunia ketika beliau masih bayi. Beliau dibesarkan sebagai anak yatim oleh ibunya. Semasa kecil, beliau pernah mengalami kebutaan, namun penglihatannya pulih semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkat doa ibunya yang tidak putus-putus. Tarikh wafat beliau pada 1 Syawal 256 Hijrah bersamaan dengan 1 September 870 Masehi pada malam Aidilfitri di Kartan, sebuah perkampungan dekat Samarkand ketika berusia 62 tahun Hijrah. Baiklah, saya akan teruskan kepada sejarah pendidikan. Seterusnya, kita menceritakan sejarah pendidikan Al-Imam Al-Bukhari. Pada mulanya, Al-Imam Bukhari telah menghafal Quran dan asas-asas hadis pada berumur 10 tahun di tanah kelahirannya. Dan pada umur 16 tahun, beliau telah menghafal kitab-kitab ulama hadis yang terdahulu seperti Al-Mubarak dan juga Al-Waqi. Diceritakan bahwasanya guru-guru Imam Al-Bukhari rahimakumullahu ta'ala anhu merupakan lebih daripada 1000 syekh. Antara guru-guru yang terkenal beliau telah bertalaqi, iaitu yang pertama ialah Imam Ahmad bin Hanbal ataupun yang pengasas mazhab Hambali. Yang kedua, Ishaq bin Rahawayah. Yang ketiga, Ali bin Al-Madini. Yang keempat, Yahya bin Ma'in. Kecerdasan beliau ialah mempunyai ingatan ataupun hafalan yang kuat. Beliau mampu menghafal puluhan ribu hadis, bahkan hanya sekali dengar sahaja. Dan dikatakan beliau mempunyai hafalan sebanyak 6.000 hadis yang sahih ataupun yang tidak sahih. Pengembara ilmu Imam Al-Bukhari rahimakumullah ta'ala ataupun dipanggil Rihla fi Talibil Ilmi. Beliau telah menunaikan fardu haji bersama ibu dan abangnya di Madinah. Seterusnya beliau telah belajar di Madinah, di mana pusat Islam yang pertama seperti Madinah, Baghdad, Kufah, Basrah, Syam dan juga Yaman. Kitab-kitab terkenal yang ditulis ketika beliau hidup. Yang pertama ialah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nama asalnya
ialah al-jami' al-mushad al-sahih al-muqtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnahi wa ayyamihi. Kitab ini disusun selama 16 tahun daripada saringan 600,000 hadis. Ia diiktiraf oleh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Karangan yang kedua Imam Bukhari yaitu Al-Tariq Al-Kabir, kitab agung mengenai biologi dan sejarah para perawi hadis yang beliau tulis di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam berbulan purnama ketika berusia 18 tahun. Yang ketiga kitab Al-Imam Bukhari, karangan dia ialah Al-Adab Al-Mufrad, kitab khusus yang mengimpunkan hadis-hadis berkaitan akhlak, etika dan adab kehidupan seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sumbangan Imam Bukhari yang saya akan berikan ada 3. Yang pertama, penyaringan hadis yang tegas, di mana Imam Bukhari merupakan tokoh pertama yang mempelopori usaha menyaringkan dan membukukan hadis-hadis sahih secara berasingan dengan hadis dhaif. Sebelum zaman Imam Bukhari, hadis sahih dan hadis dhaif dicampurkan dalam kitab-kitab Islam. Jadi sumbangan Imam Bukhari yang kedua ialah Sains Critical Hadis, ilmu jarh wa ta'dil, yang mana beliau meletakkan syarat yang paling ketat dalam menentukan kesahihan sesebuah hadis, yaitu perawi mestilah hidup sezaman dan terbukti pernah bertemu secara fizikal antara satu sama lain. Dan yang ketiga, untuk sumbangan Imam Bukhari yang ketiga ialah yaitu melahirkan tokoh ulama, yang mana beliau telah mendidik ribuan murid yang kemudiannya mereka menjadi ulama besar dunia. Antaranya termasuklah seperti yang kita kenal yang termasyhur Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan juga Imam An-Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita beralih kepada kitab-kitab terkenal yang telah ditulis oleh Imam Al-Bukhari, di mana saya akan membawakan beberapa kitab. Kitab yang pertama ialah kitab As-Sahih Al-Bukhari, di mana nama asal kitab ini ialah kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasir min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi, di mana kitab ini telah disusun oleh Imam Bukhari selama 16 tahun daripada 600,000 hadis, dan ia telah diiktiraf oleh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kitab yang paling sahih. Seterusnya kita beralih kepada kitab At-Tariq Al-Kabir, di mana kitab agung ini mengisahkan tentang biografi dan sejarah para perawi hadis yang telah ditulis oleh Imam Bukhari ketika mana ia berada di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam bulan purnama pada usia beliau 18 tahun. Seterusnya kita beralih kepada kitab Al-Adab Al-Mufrad, di mana kitab ini Imam Bukhari telah menuliskan menghimpunkan hadis-hadis mengenai akhlak, etika dan adab seorang muslim itu. Sudah 3 hadis. Seterusnya biodata Imam Muslim. Nama penuh beliau ialah Abul Usain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim bin Warad bin Qushay bin Qawyas Al-Qushairi An-Naisaburi. Tarikh lahir Al-Imam Muslim sekitar tahun 206 Hijriah bersamaan dengan 821 Masehi. Tempat lahir beliau yaitu Naisabur ataupun dipanggil Nishapur. Kusharan kini terletak di timur laut Iran. Latar belakang Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau ialah keturunan Arab daripada kabilah Bani Khushair. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang kaya.
mulia dan cintakan ilmu, yaitu bapaknya Al-Hajj juga merupakan seorang guru dan ulama tempatan. Kekayaan keluarganya membolehkan Imam Muslim membiayakan dirinya kos pengembaraan ilmunya tanpa bergantung pada sumbangan orang lain. Dan tarikh wafatnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala pada 25 Rajab 261 Hijriah di kampung Nas Abad, yaitu Naisabur, pada usia sekitar 55 tahun. Sejarah pendidikan awal Imam Muslim. Bermula, Imam Muslim menekuni ilmu hadis sejak usia 12 tahun sehingga 14 tahun pada tahun 218 Hijriah, yaitu di tanah kelahiran beliau di Naisabur. Yang ketika itu Naisabur ini merupakan antara pusat tamadun ilmu yang hebat. Seterusnya beliau mengembara ilmu hadis. Beliau menjelajah ke pelbagai pelosok dunia Islam sehingga mendengar hadis secara langsung. Antaranya beliau ke Irak, ke Baghdad, Kufah dan juga Basra, Mekah dan Madinah dan Syam dan juga Syria dan juga Mesir. Istimewa antara Imam Muslim dan Imam Bukhari sangat mulia, di mana Imam Bukhari, apabila Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim menjadi murid yang paling setia kepada Imam Bukhari. Sampaikan beliau sangat menghormati Imam Bukhari sehingga pernah berkata kepada Imam Bukhari, yaitu gurunya itu, "Biarkan aku mencium kakimu, guru. Wahai segala guru. Wahai guru segala guru. Biarkan aku mencium kakimu. Wahai guru segala guru, penghulu para hadis dan doktor, dan bagi doktor penyakit-penyakit hadis." Antara guru-guru Imam Bukhari yang terkenal, yang pertama Ahmad bin Hanbal, yang kedua Ishaq bin Rahawayah, yang ketiga Yahya bin Ma'in, yang keempat Abu Bakar bin Abi Saybah. Abu Bakar bin Abu Saybah ini, ataupun Abu Bakar bin Abi Saybah ini, ialah guru tempat beliau mengambil hadis yang paling banyak. Sebagaimana kita tahu, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini merupakan salah satu pengkumpul hadis yang termasyhur pada zaman mereka. Hadis Imam Muslim ini juga ada tercatat dalam karangan Imam Nawawi, yaitu hadis ke-40. Antara salah satu hadis Imam Muslim ini, yaitu dalam hadis ke-34, yaitu hadis mengingkari kemungkaran. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika ad'afu imani. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, mengubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, mengubahlah dengan hatinya. Maka itu sebaik-baiknya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan Imam Muslim. Ada 3.
Yang pertama, sumbangan Imam Muslim kepada masyarakat dan umat Islam yang pertama yaitu penyusunan kitab hadis yang sistematik. Yang mana sumbangan terbesar beliau menyusun kitab hadis mengikut sistematika atau susunan bab fiqh yang sangat kemas. Berbeza dengan Imam Bukhari yang mana beliau memecahkan satu hadis ke dalam satu bab mengikut kesesuaian. Jadi kalau Imam Muslim ni dia mengumpulkan semua rantaian sanad dan lafaz bagi satu atau dua hadis yang sama dalam satu tempat saja. Kenapa dia buat begitu? Dia mau memudahkan pengkaji untuk diorang melihat perbezaan lafaz hadis dengan cepat. Seterusnya, sumbangan Imam Muslim yang kedua ialah periwayatan secara bil al-lafz, yang mana beliau ini sangat teliti dalam membezakan lafaz penyampaian hadis seperti hasanada atau akhbarana. Seterusnya, sumbangan beliau yang ketiga yaitu pengekalan autentisiti agama ataupun keaslian agama, yang mana seperti yang kita tahu Imam Muslim dia dan juga Imam Bukhari merupakan benteng umat Islam daripada hadis-hadis palsu, yakni hadis maudhu. Diorang dua ulama ni diorang ada dua kitab yang digelar sebagai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antara kitab-kitab yang terkenal Al-Imam Muslim, yang pertama Sahih Muslim. Sahih Muslim berasal daripada Al-Jami' Al-Muslim. Beliau menyaring sekitar 300,000 hadis dan dalam tempo 15 tahun untuk menghasilkan kitab Sahih Muslim ini. Ia mengandungi sekitar 4,000 hadis tanpa pengulangan. Itulah kenapa Sahih Muslim ini diletakkan pada kedudukan kedua selepas para Sahih Bukhari. Kitab yang kedua Al-Tamyiz, sebuah kitab kritis dalam ilmu musalla hadis, membicarakan kaedah mengesan kesilapan atau kecacatan dalam sebuah riwayat. Dalam kitab yang ketiga yaitu kitab Al-Kuna wa Al-Asma, yaitu kitab membicarakan ataupun membincangkan nama-nama sebenar dan gelaran bagi para perawi hadis untuk mengelakkan kekeliruan identiti. Yang keempat kitab-kitab yaitu kitab Al-Tabaqat, yaitu kitab mengenai tingkatan dan generasi para perawi, bermula daripada zaman sahabat kepada zaman tabi'in dan seterusnya. Seterusnya pula kitab yang keenam yang dikarang oleh Imam Muslim itu kitab Al-Munfaridat wa Al-Wildan, yaitu kitab mengenai para hadis, yaitu para perawi hadis yang mempunyai satu rujukan riwayat sahaja. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.